Assalamualaikum semua. Selamat sejahtera. Saya Cikgu Suryani binti Mahidin akan mengajar awak semua mata pelajaran sejarah tahun 4. Apa khabar semua murid-murid? Cikgu berharap agar murid-murid berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Cikgu pun sihat juga. Alhamdulillah. Baik, tajuk pada hari ini ialah mengenali sejarah. Baiklah murid-murid, sebelum kita belajar, cikgu hendak menyatakan objektif pembelajaran kita pada hari ini, di mana pada akhir pembelajaran nanti, murid-murid dapat menyatakan maksud sejarah dan murid-murid juga dapat mengenal pasti sumber sejarah. Sekarang, mari kita lihat apakah maksud sejarah. Sejarah ialah peristiwa atau kejadian yang benar-benar berlaku pada masa dahulu. Pengertian sejarah ini perlu diketahui supaya kita mudah memahami peristiwa sejarah. Di sini, cikgu ingin memberi contoh peristiwa sejarah yang pernah berlaku di negara kita suatu masa dahulu, iaitu pertama, peristiwa pendudukan Jepun di Tanah Melayu yang telah berlaku pada tahun 1942 sehinggalah 1945. Murid-murid juga tentu mengetahui tentang satu lagi peristiwa sejarah iaitu pengumuman Tarikh Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu di Bandar Hilir, Melaka. Baik murid-murid, itu merupakan dua contoh peristiwa sejarah negara kita. Di sini, cikgu akan menerangkan pengertian sejarah berdasarkan pendapat 5 sejarawan yang terkenal. Yang pertama, Herodotus. Herodotus mengatakan sejarah ialah penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya. Seterusnya, kita akan lihat apa pendapat Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun merupakan salah seorang pakar sejarah Arab teragung. Beliau menyatakan sejarah ialah peradaban manusia serta perubahan yang berlaku. Bagi E. H. Carr pula, beliau menyatakan sejarah ialah satu proses interaksi antara masa kini dan masa lampau. Murid-murid kenal siapa beliau ini? Beliau ialah Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Hu Kei Kim. Beliau berpendapat sejarah merupakan peristiwa yang pernah atau sudah berlaku. Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Hu Kei Kim merupakan sejarawan negara kita yang terkenal dan berasal dari negeri Perak. Namun, beliau telah pun meninggal dunia pada bulan Mei 2019 ketika usianya 82 tahun. Namun, jasanya sangat besar kepada negara kita. Dan tokoh sejarawan kita yang terakhir ialah Dr. Muhammad Yusuf bin Ibrahim. Beliau juga merupakan sejarawan negara kita. Beliau menyatakan bahawa sejarah ialah catatan atau rekod peristiwa yang telah berlaku pada masa lalu. Di sini, cikgu ingin berkongsi dengan murid-murid tentang satu sejarah di mana pada dahulunya istana dan kota pemerintahan kerajaan Islam di Granada seperti yang ada dalam gambar ini diperintah
oleh kerajaan Islam selama 700 tahun. Namun, ianya jatuh ke tangan kerajaan Kristian. Dan ini merupakan sejarah yang utama dalam sejarah Islam dan juga sejarah Sepanyol. Baiklah murid-murid, sekarang kita akan lihat apakah ianya sumber sejarah. Sumber sejarah sebenarnya memberikan maklumat yang tepat tentang sesuatu peristiwa yang telah berlaku. Sumber sejarah terbahagi kepada dua. Pertama, sumber primer dan kedua, sumber sekunder. Murid-murid, sekarang kita akan lihat secara lebih terperinci apakah contoh-contoh sumber primer. Sebelum itu, cikgu akan menyatakan apakah maksud sumber primer. Sumber primer juga dikenali sebagai sumber pertama. Sumber pertama berada dalam bentuk asal dan belum diolah. Contohnya seperti yang murid-murid lihat. Pertama, fosil. Fosil ialah tinggalan haiwan atau tumbuhan yang terawet. Seterusnya, artifak. Artifak ialah hasil ciptaan manusia seperti alat batu, tembikar, senjata dan duit shilling lama. Seterusnya, manuskrip tulisan tangan seperti Hikayat Hang Tuah dan Sulalatus Salatin. Dan keempat, sumber primer ialah dokumen rasmi. Dokumen rasmi mengandungi catatan tentang sesuatu peristiwa sejarah yang telah berlaku. Sekarang, kita akan lihat apa itu sumber sekunder. Sumber sekunder ialah penulisan yang dihasilkan daripada sumber asal. Contoh sumber sekunder ialah buku, majalah, risalah dan akhbar. Sebenarnya, sumber sejarah sangat penting sebagai bukti bagi memahami sesuatu peristiwa yang telah berlaku. Nampaknya, setakat ini sahaja dulu pengajaran cikgu pada hari ini. Cikgu berharap murid-murid telah pun dapat mengetahui dan memahami pengertian sejarah dan dapat mengenal pasti sumber sejarah. Murid-murid bolehlah mengulang kaji pelajaran semula sekiranya murid-murid masih lagi belum faham. Dan kita berjumpa lagi pada minggu hadapan dan kita jaga kita. Bye!